raja, Abdul Wahab busuk hatinya, Abdul Wahid tamakkan harta, Abdul Wahab yang bijaksana. Tiga Abdul, tiga Abdul, tiga Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Ada lagi seorang ternama pasal tipu daya. Kalau nak tahu siapa dia, Sadiq Segaraga punyai 3 anak dara untuk dibuat senjata, memikat anak ulam raja agar dapat merampas harta. Tiga Abdul, tiga Abdul, tiga Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya S. Samsudin Al-Haj. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat, tak lama matilah dia. Kepada ibu-ibu yang ada membawa anak-anak kecil mereka, tolonglah jaga budak-budak tu. Kalau dia mekik belulung-lulung tu, ambilkan puting, sumbatkan mulut dia. Ada lagi satu. Kalau ada orang yang isap rokok nampak macam berkepul-kepul asap dia keluar, tolong kurangkan asap dia sedikit. Takut-takut orang kat sebelah tu tak nampak kamu ke Pak Haji ni. Sekarang Pak Haji nak bercerita. Cerita ini ialah cerita dongeng orang tua-tua. Kononnya berlaku di negeri Isketambola, dekat-dekat dengan negeri Isketambatu. Di dalam bandar Isketambola ini banyak mempunyai saudagar-saudagar, hartawan-hartawan, bangsawan-bangsawan, dermawan-dermawan yang makan di pinggan, minum di cawan. Al-Khisah, di dalam banyak hartawan-hartawan yang beribu jutawan, terdapat seorang hartawan yang tinggi pendirian. Hartanya banyak, berkoyan-koyan. Di dalam Isketambola tak ada tandingan. Rumahnya indah, tinggi mengawan, terletak di atas Bukit Cendawan. Siapa terpandang sangatlah hairan, mata terbeliak, tersampuk syaitan. Walaupun hartawan ini hartawan meliana, hiasan rumahnya, Masya Allah, cara lama lah. Lihat, jendelanya yang berukir cantik. Tangganya diperbuat dari kayu jati dengan bertatahkan batu marmer hitam yang diorder dari Hong Kong. Dapur ini digunakan musim dingin. Kursi ini untuk mencari ilham. Jendela ini untuk melepaskan dendam. Dia seorang yang baik hati, juga seorang pelukis. Dan Masya Allah, champion main pedang lah. Nama hartawan ini ialah Ismet Ulam Raja, adik-beradik Ulam Penggaga. Yang ini ialah istrinya, Fatimah Hatim Tai. Tetapi sayang, istrinya Fatimah Hatim Tai
telah lama meninggal dunia sebab tertelan putik derian. Ismet Ulam Raja mempunyai 3 orang anak lelaki. Abdul Wahab, anak yang sulung. Abdul Wahid, anak yang tengah. Dan yang ini, Abdul Wahab, anak yang bongsu. Cah, orang nak bercerita, dia pun nak bercerita sibuk aja lah. Diam dah. Ismet Ulam Raja ni, dia mempunyai banyak lombong-lombong, ladang-ladang, faktri-faktri, rumah-rumah sewa dan stable kuda-kuda lumba. Punya banyak sehingga kan Pak Haji tak dapat nak menceritakannya. Pendek kata, dari pagi membawa ke petang di ofis dia tu, Masya Allah, sibuk ajalah. Halo? Ya, hantar sama kapal escort. Ya, kapal maskot. Ya. Halo? Ya, 4 ekor Ismit mau cakap. Besok pagi. Ya. Halo? Ya, minta sama PL Skandar. Bidang Ismit mau 25 pasang. Ya. Ya, hantar pergi store. Ya. Ismit mau. Kasih tahu. Ismit. Ismit. Saya Ismit. Kasih tahu semua. Sekali. Cepat. Besok pukul 10. Mau ready. Saya akan pergi sama-sama nanti. Di kedai. Atau di kapal. Ya. Allah. Allah. Tolong. Keluar. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ya Allah. Itulah satu penyakit yang merungsingkan Ismet Ulam Raja. Penyakitnya itu ialah lemah jantung. Heart attack lah kata orang putih. Sekarang, mari kita bawa kepada cerita anak-anaknya pula. Si Abdul Wahab tu sangat sayangkan kepada binatang-binatang. Sehingga kan dia sendiri membuka sebuah kedai menjual burung-burung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Apa Tuan gembala burung? Saya bukan gembala burung. Saya saudagar burung. Saya meniaga jual burung. Burung nuri, burung tiong, burung kenari, burung kakak tua, juga burung screwdriver. Wow. Tak peduli burung apapun Tuan, asal burung saja sudah. Bagus. Tolong kasih saya 10 kati. 10 kati? Saya tidak pernah jual kira kati. Kira ekor, Tuan. Saya bukan mau beli burungnya Tuan. Habis? Saya mau beli tai burung buat baju. Hei, Syekh. Ana saudagar burung, bukan saudagar tai. Masya Allah, ana sudah salah kedai lagi lah. Si Abdul Wahid pula sangat gemar kepada seni ukir. Hingga dia sendiri pun membuka sebuah kedai.
Tuan Abdul Wahid Ulam Raja. Oh, Mem Aluya Kuih Lapis. Selamat datang. Sila duduk. Terima Sila kasih. duduk. Ukiran patung rupa saya sudah siapkah belum? Sudah. Sudah 3 hari dah siap. Mem Aluya Kuih Lapis. Apabila saya taruh itu patung di luar, banyak orang yang tertarik. Ada yang tersenyum, ada yang nak beli, ada pula yang pingsan. Pingsan? Ya. Kenapa? Oh, sebab apabila muka yang sudah jadi itu patung, Masya Allah, cantiklah. Bolehkah saya tengok? Boleh. Maaf, Kak. Inilah muka Mim. Cantik tak? Ini rupa saya. Ya, ini muka Mim. Cantik tak? Ya, cantik. Saya sudah cakap, banyak orang yang pingsan. Kurang cantik kah ini? Itulah je kerja si Abdul Wahid. Lain yang dia ukir tu, lain yang jadi. Agak kalau suruh ukir muka Pak Haji ni, jangan-jangan entah jadi muka beruang ke apa. Muka beruang Pak Haji. Selisih mereka melambat. Dan anak dia yang bungsu si Abdul Wahab tu sangat gemar pula kepada bunyi-bunyian. Kedai muzik. Bolehkah saya menolong saudara bertiga? Tuan, kita 3 orang boleh main muzik. Bolehkah kita bikin satu orkes? Boleh. Saudara main apa? Saya main rhythm kita. Rhythm kita. Coba. Bagus. Saudara? Saya main bass kita. Bass kita. Coba. Bagus. Saudara main drum? Saya main drum. Coba. Bagus. Saudara hanya kurang satu gitar lagi, yaitu lead gitar. Nanti saya tunjuk cara-caranya, ya. Baik, Tuan. Bunyi gitar, irama twist, tidak sabar si gadis manis. Dengar lagu rancak gembira, hatinya rindu tergoda, ingin dapat teman nari sukaria. Sungguh merdu lagu ini, siapa mahu boleh menari. Pilih satu teman sendiri atau kasih hitam manis. Kalau sudi mari kita menari twist. Oh gitar rancaknya irama dapat mikat sukma gadis dan truna, mahu cari teman gembira. Ugi gitar solo dan melodi, ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila cik abang, marilah kita
kita berdendang, irama gembira, hati jadi riang. Mikat sukma, gadis dan truna, mahu cari teman gembira, ugi gitar solo dan melodi, ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang, irama gembira, hati jadi riang. Itulah saja kerja si Abdul Wahab, sambil menjual, sambil menyanyi. Sahadan, pada suatu hari, di rumah Ismet Ulam Raja, membuat satu keramaian nyar. Banyak tetamu-tetamu yang diundang. Yang terhormat Saudagar Permaidani Tuan Hasan Mata Kucing dan istri. Selamat datang Tuan Hasan Mata Kucing. Sila Tuan. Wow. Ini saya menguruskan perniagaan yang baru. Maafkan saya. Bagaimana perniagaan saya? Mengapakah Adinda berpakaian yang berlainan dengan orang semua? Adinda rasa dia tak salah kalau Adinda pakai satu suit putih. Mana boleh tak salah? Bukankah Kanda sudah pesan pakai suit hitam? Hitam kah, kelabu kah, kuning? Kanda apa peduli? Adinda punya pasal, Adinda punya uang sendiri. Majlis yang semacam ini pun masih bergaduh lagi. Sudah. Ayah anda. Kalau saudara ingin memajukan perniagaan barang-barang yang harap saya boleh antar ke sini. Saya akan tidak bersama menggunakan barang-barang dari Eropa. Saya akan ketukar. Bagus. Terima kasih. Saudari-saudari sekalian, sekarang saya nak bagi satu teka-teki. Di atas langit, di bawah bumi, apa di tengah-tengahnya? Saudari? Bulan. Pasal saudari cantik macam bulan kan? Jadi ingatkan bulan aja. Tak betul. Saudari? Angin. Kenapa pula angin? Satu badan angin Salah. Saudari? Hujan. Hujan. Ay, mentang-mentang lah musim hujan. Asyik ingat hujan aja. Salah tu. Yang betulnya 3 titik. Sekarang saudari-saudari ikut saya buat ya. Nah, saya bikin begini. Yang tangan kiri kita tunggu ini, tangan kanan gosok ya. Tengok kita tukar. Saya juga ada ingatan Tukar. untuk memajukan perniagaan. Tukar.
Saudari coba. Tukar. Itu mau cepat tuh. Cepat. Ini mau pelan-pelan apa cepat lagi. Adik. Coba tuh. Tukar. Saudari coba. Dia boleh dikit-dikit. Aja saudari. Bukan ini enggak dulu. Ini macam. Tukar. Mari kita minum. Mengadakan minuman yang minuman kecil. Dan saudara datang ke rumah. Boleh. InsyaAllah. Siapa nama tuan? Sadik Sigaraga. Sadik Sigaraga? Ya. Sadik Sigaraga. Sadik Sifat Raga. Bukan Sadik Sifat Raga. Sadik Sigaraga. Maaf tuan. Ya. Tuan tadi telefon, tuan bilang tak boleh datang. Jadi nama tuan sudah dipotong. Sudah potong? Ya. Apa saya tak boleh masuk? Tak boleh. Berapa? 5. Tak cukup. Ya Allah. Makan suap. Yang berhormat saudagar barang-barang purba Tuan Sadik Sigaraga dengan anak-anaknya Hamidah, Rafidah, Khasidah, Jalanda. Kira-kira Sahabat hamba yang harif. Sahabat hamba, selamat panjang umur, mora rasti, bertambah banyak kapal di laut. Terima kasih tuan. Apa kabar tuan? Ini anak tuan. Ya, ini anak-anak saya. Ya. Sahabat hamba, Saya. Ismit Ulam Raja. Ya. Mana lagi satu anak tuan hamba? Oh ya. Dia ada di sana. Sila tuan, jemput. Terima kasih. Tuan. Mari. Anak-anak Abdul Wahab. Ayahanda memperkenalkan yang ini Tuan Sadik Sigaraga, saudagar barang-barang purba. Ananda kenal Ayahanda? Sebab kedai muzik Ananda berhampiran dengan kedai Tuan Sadik Sigaraga. Ya benar, kedai kita berhampiran tetapi belum pernah menegur sapa. Benar Tuan Sadik. Dan yang ini anaknya. Apa nama tuan? Kasida. Gasida. Abdul Wahab, ini bukan negeri Jepun bagai hanguk-hanguk. Ini Iskandar. Sahabat salam. Tidak ada peniaga. Ayahanda. Peniaga kalau tak betul mesti rugi. Tuan Ismit, saya ada satu perkara nak bincangkan. Mari kita pergi sana. Sungguh indah malam yang permai ini. Jelitaku Hamidah Sigaraga. Hamba paling beruntung malam ini. Hamba rasa Tuan hambalah yang paling berseri di dalam majlis ini. Terima kasih Kanda Abdul Wahab. Cil. Agak susah sedikit karena kebanyakan dan pembelian yang dari Kongo. Manitku Rafidah Sigaraga. Hamba sangat beruntung malam ini. Hamba rasa Adinda lah yang paling manis sekali dalam majelis malam ini. Terima kasih Kanda Abdul Wahid. Manisnya. Untuk kita berdua, Adinda jangan khawatir. Kanda masih bujang. Jumpa dengan kawan-kawan yang lama. Oh iya, ada urusan lagi. Oh, itu jangan dipikirkan. Sana bersaudara ya. Ulang Raja. Niaga yang kawan banyak. Niaga bagus. Abdul Wahab dan Abdul Wahid memang tak boleh tengok perempuan. Macam Pak Haji juga. Tetapi Abdul Wahab seorang yang bijaksana. Pun macam Pak Haji juga. Sesudah itu, para hadirin sekalian, sebelum Tuan Ismit meniup lilin di kek ini, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu untuk selamat Tuan Ismit. 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu
Tuan. Allah! Allah! Ya Allah! Khadam, Tuan Doktor. kalau Tuan Ismet bangun, kasih dia ini pil. Jangan lupa, tiap-tiap 4 jam, 2 butir. Baik, Tuan Doktor. Bagaimana penyakit orang tua hamba ya Tuan Doktor? Penyakitnya bertambah berat. Saya pikir ada lebih baik Tuan hamba pujuk Tuan Ismet supaya dia mau pindah ke hospital. Hospital? Sejak dari mula dia tak mau pergi ke hospital. Ya, kalau ayahanda hamba dihantar ke hospital, pekerjaan di ofisnya akan bertambah-tambah lagi. Ya, kalau Tuan hamba tak dapat memujuk Tuan Ismet, hamba tak boleh berbuat apa-apa. Telah hamba katakan tadi, penyakitnya bertambah berat. Dr. Zain, jangan khawatir. Hamba nanti pujuk dia. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Dr. Zain memberi pengakuan penyakit ayahanda bertambah berat. Itu ada harapan mati. Jikalau ayahanda mati, segala harta-hartanya terpulang kepada siapa? Pada Kekanda lah, kerana Kekanda saudara tua. Semua. Habis? Itu tidak adil. Itu namanya diktator. Kanda, Adinda rasa lebih baik kita bahagikan harta-harta ini secara demokrasi. Bagaimana? Begini, Kanda yang lebih tua, Kanda mesti mengalah. Kanda akan mati dulu, Adinda akan tanam Kanda. Kanda jangan ambil 1 sen pun harta ayahanda. Dermakan semuanya pada Adinda bulat-bulat. Itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kotak kau. Mengapa Anda berdua ini ya? Dah jadi gila kan? Ayahanda belum lagi mati. Jangan banyak cerewet. Tuan, Tuan Besar panggil. Ananda datang, Ayahanda. Ananda datang, Ayahanda. Ananda datang, Ayahanda. Anandaku, sudahkah tamu itu semua pulang? Sudah, Ayahanda. Allah. Allahu Akbar. Ananda, Ayahanda telah merosakkan majlis malam ini. Ayahanda, kalau ayahanda mati, siapakah yang akan mewarisi semua harta? Mengapa Kanda terlalu biadab sekali bertanya soal ini di hadapan Ayahanda? Itu bukan soal biadab, Abdul Wahab. Kekanda berdua cuma ingin tahu saja. Kanda juga memang sama. Kanda berdua memang sama. Sejak dari tadi lagi Kanda berfakat-fakat. Demokrasi terpimpinlah, diktatorlah. Bukan Adinda tak tahu. Sudah, jangan bergaduh. Anak anda bertiga ini tak ubah macam anjing dengan kucing. Dari kecil sampai dewasa, tak berhenti-henti asyik dengan bergaduh saja. Dengar sini. Kalaulah ayahanda mati, harta-harta ini ayahanda akan serahkan kepada Abdul Wahab. Sebab dia yang tua, Abdul Wahab akan membagi-bagikan harta itu
kepada Abdul Wahid dan Abdul Wahub. Ayahanda, menurut keterangan Dr. Zain, Ayahanda mesti dihantar ke hospital sekarang juga. Hospital? Ayahanda tidak mau. Adinda bukan tidak tahu yang Ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa dipaksa-paksa? Adinda memang suka mencari kebencian. Jikalau Ayahanda tidak dikirim ke hospital, Ayahanda akan mati. Ya, Kanda berdua memang suka kalau Ayahanda mati. Sebab Kanda berdua boleh membolot segala harta-harta. Bukan? Diam! Diam! Kalau nak berdekat, pergi keluar! Keluar! Allah! Ayah, Ayahanda. Ayah. Ayahanda. Allah! Abdul Wahab. Ayah. Abdul Wahid. Ayah. Ayahanda. Coba Adinda perhatikan. Nama Kanda berdua saja yang Ayahanda sebut. Tapi nama Adinda, Ayahanda tak sebut langsung. Itulah tandanya Adinda anak yang durhaka. Sekarang Ayahanda sudah mati. Berapa bahagian Adinda? Adinda akan dapat lebih daripada Abdul Wahab. Berapa? 3, 4. Entahlah. Sekarang juga Kakanda akan pergi kira. Mayat Ayahanda telah selamat dikebumikan. Wahai adindaku Abdul Wahid dan Abdul Wahab, Kakanda memanggil kamu kemari ialah untuk membahagikan segala harta-harta. Segala wang tunai Ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada Adinda Abdul Wahid. Berapa banyak wang Ayahanda tu? Oh, banyak. 4,500,000 pound sterling. 4 juta? Wow! Adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estet-estet, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa, dan juga stable lumba kuda terpulang kepada Kakanda. Berapa jumlahnya itu? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat Adinda Abdul Wahab akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini kepada Adinda. Oh. Rumah yang macam museum ini ya? Keputusan Kanda memang adil. Memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang dan Adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ini tidak adil. Kalau nak diturutkan, Adinda 1 sen pun tak boleh dapat. Sebab Adinda lah yang menyebabkan kematian Ayahanda. Ya. Adinda kan tahu yang Ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa Adinda sebutkan pasal hospital? Oh. Sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong ya.
Dinda tak sangka yang Kanda berdua mempunyai hati yang sungguh tusuk. Baiklah, Kanda boleh ambil semua harta Ayahanda. Adinda tidak mau 1 sen pun. Tapi ingat, mulai hari ini kita bertiga putus saudara. Abdul Wahab, jikalau Adinda tidak mau tinggal di rumah ini, Kekanda akan berhentikan khadam. Khadam, kamu boleh tinggal di sini. Dan buatlah rumah ini seperti rumah kamu sendiri. Insya Allah di satu hari nanti, hamba akan pulang. Pulang dengan membawa kemenangan gemang. Tuan, keputusan yang semacam ini tidak adil, Tuan. Ya, kau cuma seorang khadam saja. Kanda Abdul Wahab, perkara yang serupa ini bolehkah Abdul Wahab membawa ke mahkamah? Tidak boleh. Sebab Allah yarham ayahanda kita dulu tidak membuat hitam dan putih. Kesian si Abdul Wahab. Sekarang kita alihkan cerita ini kepada saudagar yang penipu. Bukan macam Pak Haji tu. Pak Haji tak ada tipu ya. Saudagar ini ialah Sadik Segaraga. Oh, Tuan Penasihat. Kasih empatalan. Sila duduk. Sebab apa Tuan Segaraga menjemput saya kemari? Begini, perniagaan saya semakin lama semakin merosot. Hutang bertambah. Itulah sebab saya panggil Tuan kemari kerana hendak meminta buah pikiran apa yang harus saya buat. Oh, itu sangat senang. Senang? Saya ada fikir nak mati. Tuan bilang senang. Dengan apa jalan senang? Bukankah Tuan tahu Allah yarham Ismit Ulam Raja ada meninggalkan banyak harta kepada Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Kawinkan saja anak Tuan kepada mereka. Kawinkan anak saya? Ini bukan mau beri senang. Saya boleh jadi papa kerana bankrupt. Ini untungnya sangat besar. Untung? Dengan apa jalan saya boleh untung? Sebelum mereka kahwin, kita mesti buat satu syarat. Dengan apa syarat? Begini. Bagus. Memang Tuan orang yang bijak. Kepala otak Tuan nombor 1. Mengapa saya tak fikir dahulu? Saya pulang di rumah. Saya berpakat dengan anak saya. Kalau perkara ini berhasil, Tuan akan terima 20%. Besok saya akan siapkan kontraknya. Baik. Ananda Hamidah, Rafidah dan Gasidah. Besok kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Kamu pergi ke kedai Abdul Wahib. Dan kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Gunakan kecantikanmu dan memikat hati mereka sehingga tertawan. Anak-anak tak mau, Ayahanda. Sebab anak-anak benci pada Abdul Wahab. Ini adalah perintah dari Ayahanda. Tak ada kerja lain kau ni ya. Main aja. Apa aja kau tak begini lama pun kau tak boleh juga. Kalau burung tu burung juga.
Siul. Oh, Hamidah Segaraga. Silakan masuk, Adinda. Dinda datang, hendak beli burung. Dinda pilih sajalah yang mana satu Dinda kehendaki. Dinda hendak beli burung yang pandai berkata-kata. Jikalau Adinda berkehendakkan burung yang pandai berkata-kata, nanti Kekanda hantarkan semuanya ke sekolah. Dinda hendak beli burung yang pakai tarbus. Burung yang pakai tarbus tak ada di sini. Tetapi orang yang pakai tarbus belum ada yang punya. Burung yang itulah yang Dinda hendak beli. Kenapa tak cakap siang-siang? Saya... Jangan pegang. Dosa. Kalau nak pegang, mesti masuk meminang. Meminang? Itu perkara senang. Besok, Abdul Wahab datang. Kanda Abdul Wahid. Oh, Adinda Rafidah Segaraga. Sila masuk. Sila, Adinda. Sila. Sila juga. Ente ambil uang ini, pergi minum kopi. Dan jangan datang sebelum anak panggil. Terima kasih Tuan Abdul Wahid. Oh, manis ke Rafidah Segaraga. Sudah lama kita tak berjumpa. Kanda Abdul Wahid. Sejak pertemuan kita di malam itu, Adinda sedikit pun tak dapat tidur. Asyik teringatkan Kanda saja. Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Makan tak kenyang. Tidur tak basah. Mandi tak lena. Pendek kata dalam seminggu dua ini, macam kapal nak maksudok. Alah, Kanda boraklah. Takkanlah Kanda ingat pada Dinda. Misai pendek tidak percaya, ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, operetlah dada, x-ray lah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu tersembam ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Kaki bukan sebarang kaki. Kaki diorder dari Egypt. Lelaki bukan sebarang lelaki. Ini lelaki Abdul Wahid. Jikalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekaslah lekas masuk meminang. Meminang. Oi, di sana. Amboi cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, Perli ya. Sudahlah pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Apa? Bapak di sana hantar di sana kemari suruh memikat di sini ya? Ya. Memang bapak di sini suruh di sini memikat di sana. Tapi di sini tak ingin dengan muka di sana tu. Cakap lawak kan. Apa? Di sana fikir di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapuk. Di sini pun tak ingin dengar di sana. Eleh. Muka macam di sana tu, sekali di sini ketik 10 yang datang tahu. 10 yang datang tahu. Kalau 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa tahu. Abdul Wahab. Halo Sabrina, kekasih lama. Silakan, silakan. Silakan.
Sudah lama kita berjumpa ya. Sabrina, saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Macam-macam lah. Bagus lagunya. Kedai lain tak ada jual, kedai ini aja. Tuan Sadik, Saya? tabahkan hati, teguhkan semangat, cakap bertegas, jangan takut, oke? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Sila duduk. Mana dia anak anda Abdul Wahab? Abdul Wahab sudah putus pertalian saudaranya dengan kami. Oh, Dia sudah jatuh miskin. Hartanya habis semua dijoli. Jangan takut. Ini harimau Cina. Dan apa hajat anak anda kemari? Begini Tuan Hamba, kami berdua telah tertarik kepada anak Tuan Hamba, Hamidah dan Harimau. Tidak, Rafina. Kalau boleh, kami berdua ingin memperistrikan anak Tuan Hamba. Boleh, apa salah? Tetapi dengan satu syarat. Syarat apa? Begini syaratnya. Tuan Hamba boleh kahwin dengan anak Hamba. Tetapi Tuan Hamba tidak boleh marah. Kalau Tuan Hamba marah, Tuan Hamba berdua akan dijual. Dan harta benda Tuan Hamba, Hamba rampas. Bersetuju? Hamba minta tempoh 5 minit. Baik, silakan. Syarat ini berat, Kanda. Kalau kita marah, kita akan dijual dan harta kita semuanya dirampas. Ini tak boleh jadi, Kanda. Dinda jangan jadi bodoh. Kita mana boleh marah. Sebab Hamidah dan Rafidah cintakan kita berdua. Jangan takut, kita tak boleh dijual. Kalau begini boleh, Kanda. Sesudah kita kahwin 10 hari, kita bawa istri kita pindah ke lain tempat. Kalau kita marah pun dia tak tahu, Kanda. Ya, itu betul. Habis, apa macam? Jadi, mari. Hamba setuju. Bagus. Kalau sudah setuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Ya, sekarang saya. Selesailah upacara perkawinan kedua-dua lembu itu. Mereka tu tak sadar yang mereka tu akan kena tipu. Bodoh betul lah. Pada besok malamnya, sebelum lembu-lembu itu balik dari kerja, si Sadik Segaraga pun sudah membuat satu rancangan. Anak-anakku Hamidah dan Rafidah, jangan lupa apa yang ayahanda pesan. Tahu? Ayahanda. Mereka pulang, Tuan. Hamidah, sambut suamimu dengan sopan dan santun dan dengan kasih mesra. Ayahanda. Selamat pulang, Tuan. Terima kasih. Hidangan sudah siap, Tuan. Selamat pulang, Ananda. Terima kasih, Ayahanda. Sila duduk. Silakan Adinda bersama-sama. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ni ada undang-undang. Kalau suami makan, isteri mesti menjadi pelayan. Ini undang-undang bagus. Macam dalam syurga. Suami makan, isteri sebagai bidadari. Silakan Ayahanda. Ayahanda tak boleh duduk. Kalau menantu makan, Ayahanda mesti jadi hakim. Hakim? Ini sudah macam dalam kot.
Dalam kot pun dalam kot lah, perut dah lapar. Mari kita makan. Tak boleh makan. Sebelum makan, ambil bau dahulu. Ambil bau? Ya. Masya Allah. Lazat. Lazat? Ya. Lazat? Apa artinya ini? Ini undang-undang. Ini undang-undang nak kasih mampus. Kanda jangan marah nanti kita jual. Ai, nampaknya marah. Tidak, cuma anak nak gurau saja. Tuan Sadik, saya garanti, ini malam mereka mesti kena jual. 20%. Tuan Sadik Segaraga. Dulu di sana katakan, sekali di sana ketek, 10 lelaki datang. Kenapa di sana datang sini dah tak ada lelaki lain? Di sana. Di sini datang dekat sini. Bukannya di sini tergila-gila dekat di sana. Di sini datang dekat sini, pasal di sini nak kasih tahu yang abang-abang di sana tu nak kena jual. Kena jual? Kena jual? Padan dengan muka dia biar dia mampus. Ini berita gembira. Di sana. Bapak di sana tu penyamun. Abang-abang di sini tu penyangga. Dah kena dah penyamun jual si penyangga. Apa salahnya? Menyesal di sini. Kalau di sini tahu, tak ingin di sini nak tengok muka di sana. Kalau di sana tak mau tengok muka di sana boleh balik tidur di Sinun. Di sini menyesal. Abdul Wahab, padan dengan muka kau berdua. Apa macam kita ni, Kanda? Kanda lapar tak? Lapar. Tapi tengoklah dia tu. Apa yang dia buat tunggu kat tangga tu? Jangan-jangan dia takut kita dimasuk ke dapur curi makan, tak? Entahlah, Adinda Abdul Wahid. Marilah kita nak tidur. Mana mau pergi, ha? No entry? Apa maknanya ini semua? Hamba mendapat perintah. Tuan hamba kedua tidak dibenarkan masuk tidur ke dalam bilik. Adakah perbuatan kamu ini semua supaya kami boleh marah dan kamu boleh menjual? Sabar. Ini adalah satu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuan Sadik Segaraga. Sadik Segaraga? Ini boleh mendatangkan marah. Sabar, Kanda. Sabar. Benar, Kanda Abdul Wahab dan Abdul Wahid? Dalam rumah ni ada undang-undang. Barang sesiapa bernikah dengan adinda berdua, tidak dibenarkan tidur di dalam bilik. Kalau tak boleh tidur dalam bilik, kami nak tidur di mana? Tidur di kandang kuda. Kandang kuda? Berapa lama? 1 bulan? 1 tahun? Untuk selalamanya, Kanda. Dengar sini.
Kami ini marah. Kalau kami... Apa bising-bising ni, ha? Ayahanda, undang-undang yang ayahanda bikin ini tak patut sama sekali, tahu? Jadi anak anda berdua marahlah. Jangan katakan anak anda berdua. Sesiapa pun dalam dunia ini mesti marah. Marah ya? Ya, memang kami marah. Tuan kutuk tak sadar diri. Nak mampus. Jadi marah, ha? Oleh kerana anak anda marah, anak anda akan dijual dan harta benda semua dirampas. Tuan penasihat? 20%. Mari. Siapa mari? Mari. Sudah, mari. Tuan penasihat, sekarang datang di ofis saya beri cek 20%. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Padan dia punya muka. Abdul Wahab merasa yang ia telah menjadi miskin. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu malam, waktu dia sedang tidur, Wahai anandaku Abdul Wahab, kau sajalah yang dapat membela abang-abang. Dengan syaratnya, kau mesti memperistrikan Kasidah. Besok, kau pergi berjumpa Tuan Sulaiman Akhlaq. Dia seorang peguam pembela. Ingat nama ini, Sulaiman Akhlaq. Sulaiman Akhlaqan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong Tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah Tuan anak kepada Ismit Ulam Raja? Benar, Tuan. Bolehkah saya melihat surat keterangan Tuan? Oh ya. Ini pasport saya. Ya. Keterangan ini benar. Tuan Abdul Wahab, sebelum Allahyarham Ismit Ulam Raja meninggal dunia, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada Tuan. Harta? Mana ada lagi, Tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi, harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tehran, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, Tuan? Oh, banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Sekarang, kalau Tuan mau urus sendiri, Tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau Tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh. Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah, tentu boleh. Tuan Sulaiman Akhlaq, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Saudara Ismit Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah Tuan hamba.
Assalamualaikum Tuan Sadik Sigaraga. Oh, Waalaikumsalam Abdul Wahab. Duduk. Terima kasih. Apa hajat datang kemari? Hamba sungguh terpikat kepada anak Tuan hamba Kasidah. Jadi kalau boleh, hamba hendak memperistrikan Kasidah. Jangan marah. Tuan hamba tak boleh peristrikan anak hamba kerana kedudukan tuan tidak setara dengan hamba. Tuan hamba jangan pandang hamba tak ada mata. Hamba lebih kaya daripada tuan hamba. Lebih kaya dari Abdul Wahab dan lebih kaya dari Abdul Wahid. Kalau tuan kurang percaya, ini buktinya. Ai, harta Ismit di luar negeri. Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Hindustan, Gostan. Negeri mana tu? Dekat-dekat dengan negeri setan. Negeri setan pun Ismit ada harta. Kongostan, Titistan, Pobostan, Tanjung Rambutan. Kaya. Ananda Abdul Wahab, ayahanda minta maaf. Ananda boleh kahwin dengan anak ayahanda. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jikalau Ananda marah, Ananda akan dijual. Dan harta benda semua ayahanda rampas. Oh, itu jikalau Ananda marah? Ya. Jikalau ayahanda pula yang marah? Ayahanda marah tak ada apa-apa. Itu namanya perjanjian berat sebelah. Ananda sendiri ada membawa surat perjanjian. Dalam surat ini mengatakan, jikalau anak anda marah, anak anda akan dijual seluruhnya. Tapi jikalau ayahanda marah, ayahanda juga akan dijual seluruhnya. Coba ayahanda ya? Boleh. Beri ayahanda tempoh 5 minit. Silakan. Baik. Apa kata tuan penasihat? Kita sign atau tidak? Saya rasa lebih baik kita sign. Sebab Abdul Wahab dan Abdul Wahid begitu pia pandai kita jual. Ini apa? Abdul Wahab budak mentah. Betul. Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25%. Sign, jangan takut. Baik. Ayahanda Abdul Wahab, ayahanda bersetuju. Bagus. Kalau setuju, mari kita sama-sama sign kontrak ini. Ya. Bagus. Tuan saksi. Ya, itu perlu saksi 25. Ananda Abdul Wahab, selepas daripada menandatangan ini, kalau kiranya terdapati apa-apa, ayahanda minta halal. Begitu juga Ananda minta halal dari dunia sampai akhirat. Ya. 25. 25. Ya. Apa yang 25? Ananda kawin 25. Ya. Ya. 25. Tujuan mereka nak menjahanamkan Abdul Wahab. Tetapi tak boleh. Abdul Wahab mempunyai fikiran yang bijaksana, bukan macam abang-abangnya. Pada keesokan hari, apabila Abdul Wahab balik dari kerja, Dia pulang, Tuan. Selamat pulang, Tuan Abdul Wahab. terima kasih Tuan Kasim Pentelun. Maaf, Patalun. Hidangan sudah siap, Tuan. Terima kasih. Silakan duduk, Ananda. Terima kasih. Silakan duduk, Adinda Kasidah. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ini ada undang-undang. Kalau suami makan, istri mesti menjadi pelayan. Pelayan? Ini undang-undang sangat baik. Ini mengurangkan queen control. Silakan duduk, Ayanda. Oh, Ayanda tak boleh duduk. Kerana menantu makan, Ayanda mesti jadi hakim. Hakim? Ya, ini undang-undang juga baik. Sebab bapak mertua mesti hormat pada menantu. Bapak mertua sudah tua, tak lama lagi dia akan mati. Dan menantu yang akan jaga rumah ini. Tak
Dalam rumah ini semua orang tak makan. Ambil bau saja. Ambil bau. Ini undang-undang sangat bijak. Undang-undang ini dinamakan ekonomi. Sudah kenyang. Badan Ananda pun terlalu letih. Ananda hendak masuk dalam berehat. Selamat malam. Kanda, menurut undang-undang di dalam rumah ini, suami tak boleh tidur bersama-sama isteri. Suami mesti tidur di kandang kuda. Inilah undang-undang yang terbesar sekali dalam segala undang-undang. Undang-undang ini dinamakan family planning. Selamat malam. Tuan Penasihat, semua undang-undang baik. Bila dia tak marah? Ini malam dia tidur di kandang kuda, dia mesti marah. Hari ini hari engkau, Sadik. Besok hari aku pula. Malam mula-mula, Sadik Sigaraga tak percaya. Dicobanya pula malam kedua. Malam kedua, Abdul Wahab pula tak balik-balik. Pukul 8 tak balik, pukul 9 tak balik, pukul 10 tak balik, pukul 11 pun tak balik. Sudah dekat pukul 12 dia belum pulang lagi. Kemana dia pergi? Jangan-jangan rancangan kita nak gagal lagi tak? Itu dia pulang, Tuan. Rapilah, ambil tugas. Linda, yang itu tukang masak, yang itu tukang cuci. Yang ini tukang pergi pasar. Yang itu tukang kebun. Dan yang tua ini ialah cacai tua perangkat najis. Jangan marah, jangan marah. Ayanda nanti kena jual. Kadang, angkatkan makanan ini. Beta dan Permaisuri sudah makan. Silakan Adinda. Baik, terima kasih. Ayanda marah tak? Tidak. Dancinglah sampai pagi. Terima kasih. Kalaulah ku turut hati malam tadi, ku cekik-cekik Abdul Wahab. Dia bawa perempuan satu hal. Dia bilang aku pecacai, angkat najis. Apa dia ingat aku adik-adik dia? Bukankah aku bapak mentua dia? Sabar, Tuan Sadik. Sabar. Kita mesti mencari jalan supaya dia boleh marah. Jalan dah tak ada dah. Habis. Ada lagi, ada. Macam mana, Tuan Penasihat? Begini, Tuan Sadik. Kita mesti mengupah 3 orang pemuda untuk berpura-pura berkasih-kasihan dengan Hamidah, Rafida, dan Gasida. Kalau Abdul Wahab tengok, mesti dia cemburu. Sebab kakak iparnya bersifat curang. Istrinya main kayu 3. Apa saya taruh otak begini? Bijak. Saya tak sangka Tuan cukup bijak. Mempunyai otak pembelit yang nombor 1. Malam ini kita jalankan kerja.
Dengar sini baik-baik. Sekejap lagi Abdul Wahab pulang, kamu pura-pura mencintai anak aku. Paham? Paham, Tuan. Tiap-tiap seorang aku upah 50 pound. Ambil. Ambil. Ini bukan betul-betul. Olok-olok tahu? Baik, Tuan. Baik, Tuan. Bagus. Tuan penasihat, malam ini sudah tentu dia mesti marah. 25%. Hello, Sirik Sigaraga cakap. Ini anak anda Abdul Wahab cakap. Ayahanda, tolong beritahu Adinda Gasidah yang anak anda tak dapat pulang malam ini, Ayahanda. Alamak, rosak lagi program aku. Ananda Abdul Wahab, kenapa Ananda tak boleh pulang, Ananda? Sebab kekasih anak anda yang malam tadi itu tak mau melepaskan anak anda keluar bilik, Ayahanda. Ananda Abdul Wahab? Hello? Hello? Hello, Abdul Wahab? Hello? Sadik Sigaraga. Sekarang baru kau tahu. Baru kau kena buku dengan ruas. Kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Tuan, Abdul Wahab tak pulang. Tuan penasihat, gagal lagi rancangan kita. Kasih balik duit aku. Aku ni tadi sudah... Kasih balik, jangan baik cakap. Kasih balik. Pegang. Kasih balik. Kasih balik. Tuan, saya nak buang air sekejap, Tuan. Kasih balik duit aku, kemudian kau nak pergi buang apa, pergi buang. Sudah, balik. Besok boleh. Ayahanda, Kanda Abdul Wahab tak pulang? Dia tak pulang. Dia tidur rumah perempuan tu semalam. Cilaka punya Abdul Wahab. Laki kau tu lah. 500 pound, 500, 600 pound, 600 pound, 1,000 pound, 1,000 pound, 1,000, 1,200 pound, 1,200 pound, 2,000 pound, 2,000 pound, 2,003. Silakan, Tuan. Kanda, perempuan manakah yang Kanda bawa malam tu? Perempuan mana pun apa Dinda peduli. Dinda cemburu ya? Tentulah Dinda cemburu sebab Kanda suami Dinda. Kalau Kanda ini suami Dinda, takkanlah Kanda disuruh tidur di kandang kuda. Itu bukan kemahuan Dinda. Itu adalah kemahuan Ayahanda. Gasidah, dengar di sini baik-baik. Kanda menikah dengan Adinda ialah semata-mata untuk membalas dendam terhadap Ayahanda. Bukanlah kerana Kanda cintakan Dinda, tahu? Sampai hati Kanda hancurkan hati Dinda. Di suatu masa nanti, Allah Ta'ala akan hancurkan pula hati Kanda. Mengapa Dinda menangis? Adinda sendiri tidak cintakan Kanda. Dinda sudah lama cintakan Kanda. Kanda saja yang tak tahu. Kanda pun begitu juga, Adinda. Sejak mula kita bertemu, hati Kanda sudah terikat. Tetapi Ayahanda lah yang menyebabkan Kanda benci pada Adinda seluruh keluarga. Dalam setandan pisang, takkanlah kesemuanya busuk.
Baiklah. Biarlah Kanda berterus terang dengan Dinda. Perempuan yang malam itu bukanlah kekasih Kanda. Tapi Kanda beri upah supaya dia boleh menyakitkan hati Ayahanda. Puas? Betulkah Kanda? Sumpah, Allah. Terima kasih, Kanda. Kanda, nanti malam Kanda pulang tidur dekat kandang kuda, ya? Kuda lagi. Dinda akan menemani Kanda seumur hidup. Betul. Sumpah, wallah. Kalau dari dulu kita macam ni, kan bagus, Kanda? Memang bagus, tapi Dinda yang sombong. Kanda, dalam dunia ni, adakah suami isteri yang hidupnya aman? Tak pernah bergaduh, tak pernah bertengkar. Adakah, Kanda? Dinda, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Kalau begitu, macam mana rumah tangga nak tenteram? Ya, senang saja. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Barulah teguh pribadi. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Alina dengar tak? Suara orang menyanyi. Baik. Apa guna kita bertengkar, suami istri harus bersabar. Apa guna kita bertengkar, suami istri harus bersabar. Kasih sayang, rukun dan damai, hidup seperti dalam mahligai. Maaf hamba, wahai Dinda. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Ayana. Kenapa, Nana? Adinda dah cinta dengan Abdul Wahab sedang bersukaria dengan kuda. Hah? Celaka punya anak. Ambil kita mata, Ayana. Kurang ajar. Suami istri mesti bertekad, rumah tangga mendapat berkat. Suami istri mesti berfakat, rumah tangga mendapat berkat. Apa guna selisih faham, kalau ingin aman tentera? Mohon ampun, wahai Kanda.
Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Hei, Gasidah! Pasal apa kau datang kemari? Siapa izinkan kau datang kemari? Balik! Balik! Anak syaitan! Ai, nampaknya Ayahanda ni marah. Ayahanda marah tak? Tak marah. Gasidah, tolonglah laki kau. Tolonglah laki kau sampai pagi. Tuan Penasihat, saya dah tak tahan lagi. Anak saya sendiri Gasidah berkongsi dengan Abdul Wahab. Itu sangat berbahaya, Tuan Sadiq. Berbahaya. Tapi saya ada satu akal. Macam mana? Kita mesti pisahkan Abdul Wahab dengan Gasidah. Pisah? Ya. Malam ini, Tuan berpura-pura sakit. Dan Tuan mesti paksa Hamidah, Rafidah, Gasidah menjaga Tuan. Dan Tuan jangan izinkan mereka keluar dari dalam bilik. Kalau Abdul Wahab pulang, dia mesti tidur di kandang kuda. Kalau dia sudah tidur lenyap, nanti saya datang ikat dia. Kemudian saya bakar kandang kuda itu. Kalau orang lain tanya, kita bilang saja Abdul Wahab mati eksiden. Bijak, sungguh bijak. Kalau Abdul Wahab mati, saya tambah lagi 5%. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Wah, ketawa besar Ayahanda. Untung berniaga. Tidak, Ayahanda baru sebut nama Ananda. Itu tandanya panjang umur. Ananda belum lagi boleh mati. Silakan Ayahanda. Ananda ada sedikit urusan dengan di luar. Apa dia dengar? Pak pekerja semua, mari sini. Kamu selalu pulang kerja pukul berapa? Pukul 8, Tuan. Pukul 8 malam? Tuan. Aku dapat perintah daripada Tuan Sadiq. Kamu kalau nak pulang, kamu boleh pulang sekarang. Boleh pulang, Tuan. Tapi lagi satu. Jikalau kamu suka lampu kah, meja kah, kursi kah, apa saja kamu suka, kamu boleh bawa balik. Boleh, boleh. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuan Sadiq Segaraga hendak memberi zakat. Jikalau saudara-saudara suka barang-barang di dalam kedai ini, sila ambil. Apa yang rendah tu? Tonton, mari kita tengok. Alamak, telokok. Allah, habis, telokok. Hei, apa kau nak curi? Saya tidak, Tuan. Tanya Abdul Wahab. Abdul Wahab, apa yang kau bikin ni? Anda beri zakat, Ayahanda. Kalau nak beri zakat, harta kau ni harta aku. Ayahanda marah ya? Nak ambil. Dia licin, ambil. Bankrupt aku bankrupt. Ya Allah. Allah, Tuan Penasihat, lihat tangan saya ketawa. Kenapa? Demam? Bukan, menahan marah. Ini semua perbuatan Abdul Wahab. Ayahanda panggil anak anda? Kenapa Ayahanda menggeltar? Marah? Tidak, dia sejuk. Sejuk. Nanti anak anda panggil doktor. Doktor, masuk sini. Lekas. Apa ni? Tuan Penasihat, apa ni? Sabar, Tuan.
Sabar. Tuan, ini pencuri, penyamun. Ada lagi ini nak pulang. Meja. Apa ini? Hah? Licin. Macam kepala bapak mertuaku juga. Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Tok fikir apa yang nak jadi pula. Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Kami dalam dunia tak berbapa, tak beribu. Hidup kami dalam dunia tak berbapa, tak beribu. Aduhai insan ni, tolonglah kami. Aduhai insan ni, tolonglah kami. Allah akan beri rahmat dari dunia ke akhirat. Kami bantu kami, anak-anak yatim piatu. Kalau Tuhan hati mulia, bantu kami dengan rela. Tuhan hati mulia, bantu kami dengan rela. Agar dapat kami rasa nikmat hidup di dunia. Dapat kami rasa nikmat hidup di dunia. Seperti anak yang punya ibu dan bapa. Seperti anak yang punya ibu dan bapa. Tuhan tidak akan lupa pada orang yang menderma. Tuhan hati mulia, bantu kami dengan rela. Assalamualaikum
Assalamualaikum ya Tuan Guru. Waalaikumsalam. Derma apa yang Tuan Guru sedang cari? Derma hendak membuat rumah sekolah anak-anak yatim. Sekolah? Kebetulan Tuan Guru, kebetulan. Sekarang saya hadiahkan kedai ini untuk sekolah anak-anak yatim. Bagaimana? Hah? Betul Tuan Hamba? Sumpah wallah. Murid-murid, sekarang ini rumah sekolah kita. Suara budak-budak ramai. Aku dah bilang, belum habis fikir balak lain dah datang. Tuan jangan berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Tuan Sadik. Sebab dialah yang menderma rumah ini. Oh, terima kasih Tuan Sadik. Semoga Allah membalas rezeki berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda dah bankrupt, Tuan Guru. Anda marah ya? Dah, Tuan Guru. Adalah rumah ini baru masalah. Adalah. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Tuan jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, jumpa dengan saya. Tuan Sadik ada. Ya. Ayanda, Ayanda marah lagi? Tidak. Kalau tak marah mesti ketawa. Tunggu, Presiden. Ketawa. Ada 25% hilang. Tuan Penasihat, mati saya. Bankrupt saya. Sabar Tuan, sabar Tuan. Ini malam saya akan bakar dia di kandang kuda. Minta nyawa. Kenapa Ayanda? Kenapa? Tuan Sadik diserang penyakit semput. Tolong jaga dia baik-baik. Dan awak orang semua jangan keluar dari bilik ini. Ingat, penyakitnya berbahaya. Saudara-saudara sekalian, silakan. Hari ini saya hendak memberi zakat. Sesiapa suka barang-barang yang dalam rumah ini, silakan. Tuan Sadik, budak Wahub dah buat lagi ni. Allah, budak Wahub dah buat lagi. Budak Wahub. Jangan marah Ayanda. Ayanda sakit. Dah baik dah. Lalu. Semua berhenti. Apa korang fikir harta bapak korang? Jin, iblis, jembara? Jangan takut pada dia. Dia tak boleh buat apa-apa. Ambil. Abdul Wahab, kalau begini tingkah laku kau tak layak jadi menantu aku. Jauh. Ini betul-betul ke Ayanda? Kau ingat aku main-main kau? Kau Gasida, kau juga selalu bersuahat dengan dia. Sekarang kau boleh get out. Tuan Sadik, jangan marah nanti kita jual. Get out you. Abdul Wahab, kau get out. Oleh kerana Ayanda marah, Ayanda akan dijual seluruhnya. Segala harta benda Ayanda akan dirampas. Alamak. Adinda Gasida, mari kita. Apa kabar, Adam? Oh, Tuan Abdul Wahab. Selamat pulang, Tuan. Terima kasih. Masihkah Dinda ingat lagi pada rumah ini? Ya. Rumah inilah membawa pertemuan kita yang pertama kali.
Ya. Dikala itu kita masing-masing menjual mahal. Adam? Tuan. Mulai hari ini hamba akan tinggal di rumah ini buat selama-lamanya. Bagus, Tuan. Ini Rasidah, istri hamba, dan dia bakal menjadi mem besar di dalam rumah ini. Paham, Tuan. Sekarang bawa mem ke atas dan tunjukkan biliknya. Sila, Mem. Silakan, Dinda. Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap kerana ada perkara mustahak. Silakan, Kanda. Kaki. Pingat. Sikit kuat. Wahab. Tuan. Coba pikir siapa ada ketuk pintu. Adinda. Siapa Adinda? Cakap jangan sembarangan ya. Assalamualaikum tuan yang ampunya rumah. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan. Silakan masuk. Ana punya nama Husin Lampoyang. Saudagar onta lahir panjang, baru 1 bulan datang dari Kairo. Nama saya Jamal Pak Tongko, saudagar intan berlian dari Kongo Star. Hajat apa Tuan datang kemari? Saya dengar kata Tuan ada mempunyai 2 orang tukang pijit. Betul? Ya, itu dia. Abdul Wahab, Abdul Wahid. Cerita orang dia ada saudara kecil. Abdul Wahub namanya. Apa Tuan kenal? Abdul Wahub? Abdul... Saya kurang kenal Tuan, maklum saya juga orang baru di sini. Tuan Husin Lempoyang, jikalau sekiranya saya hendak membeli tukang pijit Tuan, maukah Tuan menjualnya? Boleh kalau kena harganya. Berapa Tuan beli? Saya beli dengan harga 2.000 pound. 2.000 pound. Ya? Jikalau sekiranya saya membayar 2 kali ganda, 4.000 pound, Tuan setuju atau tidak? 4.000 pound. Wow! Ana setuju. Tuan setuju? Wow! Sekarang Tuan Husin Lempoyang, ini uangnya. 1.000 pound. 1.000 pound. 2.000 pound. 2.000 pound. 3.000 pound. 4.000 pound. Abdul Wahab. Abdul Wahab. Sekarang kamu boleh ikut saudagar Jamal Pak Tongko ya. Baik, Tuan. Kadang, Tuan, balik. Tuan Husin Lempoyang? Ya. Saya minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa beli Ragas? Wow. Dunia. Berniaga manusia lagi bagus daripada onta. Wow. Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap kerana ada perkara mustahak. Maukah Dinda mengikut bersama-sama? Kanda sajalah pergi seorang. Sebab sudah sekian lama Dinda tinggal di sini. Dinda merasa seronok pula. Hinggakan nak tinggal sekejap pun Dinda merasa sayang. Baguslah kalau begitu. Kadam, Tuan. Panggilkan Chief Kadam kemari. Chief! Chief Kadam! Chief! Chief! Chief Kadam!
Hamba datang, Tuan. Chief Khadam. Tuan. Sepeninggalan hamba, jaga orang ini baik-baik. Jikalau dia malas, beritahu pada hamba. Biar hamba tembak dengan senapan gajah. Baik, Tuan. Kanda pergi dulu, Adinda. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Saya datang kemari hendak membeli hamba. Boleh, Tuan, boleh. Silakan. Ini bagus, Tuan. Rupanya cantik, kulitnya bersih, spesial, Tuan. Harganya satu orang hanya 2.500 saja, Tuan. Yang tua krepot tu? Oh, yang tua ini murah saja, Tuan. 500 pound saja, Tuan. 500 pound? Tua nak mampus, tulang dah retak. 5 pound boleh? 5 pound? 5 pound lah, Tuan. Selagi ada orang tua di sini, saya bertambah sial, Tuan. Tapi ini ada lagi satu yang paling bagus, Tuan. Coba Tuan lihat. Badannya kuat, muda, tegap. Ini Haji Misai Kontut. Saya tanda yang itu. Kau ni betul sial. Apa tangkal yang kau pakai, nak? Tuan, tolong cakapkan dengan Abdul Wahab. Lepaskan saya. Nanti saya kasih 25%. Hah? Kau nak kasih aku 25%? Pasal kau lah aku jadi begini. Kau tengok, muka ini macam handsome, 5 pound saja. Betul lah tangkal kau ni pembawa dan melekat dengan aku. Terima kasih, Tuan. Khadam, mari ikut aku. Baik, Tuan. Tuan Sadik. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadik. Hai, Tuan Sadik. Tuan Sadik. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadik. Pandai ya? Pandai, Dinda pandai. Dinda, Kanda ada membawa hadiah yang istimewa untuk Adinda. Mana, Kanda? Itu dia. Ayahanda! Adinda! Adinda! Dia bukan lagi Adinda kamu berdua. Tapi dia adalah mem besar dalam rumah ini. Kamu berdua, pergi berdiri di ujung sana. Lihat, apa yang terhege-hege itu, ha? Khadam tua, kamu boleh berdiri di sana. Baik, Ananda Abdul Wahab. Abdul Wahab? Tidak, Tuan. Yang mulia Tuan Besar, Intan Payung. Ya, mesti hormat. Tuan. Hamba datang, Tuan. Kenalkah kamu pada si Khadam tua itu? Dia inilah yang menyebabkan kita menjadi papa kedana. Mari kita cekikkan dia. Mak! Hei! Yang kau nak cekikkan dia tu kenapa? Hah? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, Tuan. Tahu pula dia bodoh, ya? Dengar sini baik-baik. Oleh kerana kamu berdua akan menjadi hamba tebusan di dalam rumah ini seumur hidup,
kupilihkan pasangan hidup untuk kau berdua. Pilih yang mana tu yang kau hendak. Kamu juga pilih yang mana kau hendak. Tegas. Kanda, maafkanlah Adinda, Kanda. Maafkanlah Dinda, Kanda. Sumpah, lain kali Dinda tak buat lagi lah, Kanda sayang. Kamu sayang? Merajuk aku nun. Penyamun. Kau lepak ke? Tegas, datang minta maaf. Sudahlah Kanda, janganlah merajuk. Marilah Dinda pujuk. Kesiankanlah Dinda, Kanda. Kalau Kanda tak kesiankan, siapa lagi? Tak mau. Tahu sudah. Dinda, kalau makan pakai bau lagi tak? Sumpah tidak. Kalau tidur, kena tidur kandang kuda lagi tak? Tidak. Tuan, saya pilih yang ini. Saya yang ini, Tuan. Kadang tua, kadang betina, kadang bodoh nak mampus. Sekarang dengar sini. Aku hendak buat perhitungan dengan kamu semua. Duduk di sana. Kadam-kadam sekalian, Tuan. Aku boleh membebaskan kamu semua, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Tuan? Begini. Sekarang, harta-harta Allah Yarham Ismet Ulam Raja yang di dalam negeri dan juga di luar negeri, beserta dengan harta Sadik Segaraga Kadam Tua, menjadi hamba yang punya. Sekarang, suku daripada bahagian tersebut hamba serahkan kepada Abdul Wahab dan suku kepada Abdul Wahid. Itu tidak adil. Hamba suku bahagian, dia suku bahagian, sedangkan tuan hamba separuh bahagian. Padahal tuan hamba adik yang paling kecil. Aku bukan adikmu, Pahlul. Aku adalah tuan besar di dalam rumah ini. Suku pun sukulah, Tuan. Kamu setuju? Setuju. Kamu? Setuju, Tuan. Kalau kamu setuju, turunkan tanda tanganmu di kontrak ini. Bagus. Khadam, Tuan. Bangun dan berdiri sana. Wahai kandaku Abdul Wahab dan Abdul Wahid, maafkanlah Adinda. Walaupun perbuatan Adinda ini terlalu zalim, tapi perbuatan ini ialah semata-mata untuk menyadarkan Kanda berdua dan semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah Adinda, wahai Kanda. Kanda maafkanlah Abdul Wahid. Kanda juga Abdul Wahid. Dari hari ini Kanda bersumpah Kanda tak mau tamak-tamak lagi. Terima kasih, Kanda. Silakan duduk, wahai Kandaku yang mulia. Adam tua? Ya, Tuan. Sekarang, separuh daripada hartaku akan kuserahkan kepada kamu. Kamu setuju atau tidak? Setuju, Ananda Abdul Wahab. Apa Ananda? Saya belum boleh bagi Anda. Yang mulia, Tuan, saya minta maaf. Tan payung, nyawa. Lagi? Tak ada lagi, habis. Adinda Gasidah, bawakan kontrak ini.
Kalau kamu setuju, turunkan tanda tanganmu di sini. Baik, Tuan Besar. Apa yang kau tiup? Itu bolpen. Hamba salah, Tuan. Bagus. Maafkanlah Anda, wahai Ayahandaku Sadik Segaraga. Walaupun perbuatan Anda ini mencolok mata, tetapi ialah semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah Anda dan maafkanlah Gasida. Ayanda maafkan dari dunia sampai akhirat. Terima kasih Ayanda. Ayanda marah lagi tak? Tidak. Tuan Sadik Segaraga, Tuan Abdul Wahab itu memang adil dan bijak orang. Ya, kepala otak memang bagus. Ismidulam Raja, anaknya 3 orang saja. Abdul Wahab busuk hatinya, Abdul Wahid tamakkan harta, Abdul Wahab yang bijaksana. 3 Abdul, 3 Abdul, 3 Abdul.